وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam ini kita dapat menyambung semula kelas pengajian kita di sini, dan insya-Allah kita akan teruskan sambungan daripada kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, berhubung dengan apa yang disentuh berkait penawar dan penyakit yang menyerang manusia. Hari ini kita mendengar tentang penyakit zahir, penyakit virus yang menyerang fizikal ataupun tubuh manusia. Tetapi Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitab ini dia mengulas berhubung dengan penyakit batin ataupun penyakit ruh dalaman yang menyerang manusia. Manusia itu terdiri daripada ruh dan jasad. Ada dua komponen ataupun dua bahagian, ruh dan jasad. Jasad ini berguna dengan adanya ruh. Dan kita tahu dalam hadis riwayat Muslim, ruh ditiup ketika berada di dalam kandungan semasa berusia 120 hari. Turunnya malaikat dengan perintah Allah meniup ruh masuk ke dalam janin ataupun jasad. Dan ketika itu bermulalah hubungan di antara ruh dan jasad. Manusia yang kelihatannya sihat, jasadnya belum tentu ruhnya sihat. Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim membahaskan di dalam kitab ini penyakit-penyakit yang menyerang ruh ataupun batin dalaman kita. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam hadis yang masyhur yang selalu kita dengar, Nabi kata, ala inna fil jasad mudghah, sesungguhnya ketahuilah oleh kamu, ketahuilah oleh kamu, di dalam jasad manusia itu ada seketul daging, mudghah, yang mana idza saluhat, kalau dia baik, daging yang ada dalam badan kita itu kalau dia baik, maka baiklah keseluruhan jasad kita. Ala wahiyal qalb, dan ketahuilah ia adalah hati. Maksudnya berdasarkan hadis ini yang menentukan baiknya jasad kita itu adalah batin kita, dalaman kita. Sebab itu penting. Setengah orang dia merawat jasad dia sangat baik, kan? Muka dia buah bedak, make up, jaga misai,
potong rambut, trim janggut, kan, bersih kuku pun semua potong. Dari sudut penampilannya lahiriah, zahirnya sangat bersih, sangat kemas, tetapi batinnya, dalamannya busuk, kotor, tutur katanya buruk, sangkaannya jahat, pandangan yang tak elok, fikiran yang kotor, hatinya hasad. Manusia itu boleh dilihat real, hakikat dia tu dalaman. Sebab itu dalam Islam, golongan yang paling bawah, fi dark asfal minan nar, yang menghuni neraka yang paling bawah, adalah daripada kalangan orang munafik. Jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah menyatakan orang yang paling buruk, paling teruk, munafik. Sebab apa? Kerana zahirnya lain daripada apa yang dia sembunyikan, batin dia. Maka sebab itu hadirin mukminin, sebagai orang Islam, mukmin, kita berusaha walaupun dengan kita mengaku setiap daripada kita ada kekurangan, ada kelemahan, ada kesilapan, ada kesalahan. Sebab yang ma'sum hanyalah Allah dan Rasul. Setiap daripada kita ni ada salahnya, dosanya, aibnya, kekurangannya, telanjurnya. Tetapi kita berusaha merawat, berubah, bertaubat, kembali kepada pangkal jalan. Maka sebab itu kita jangan sangka dan jangan harap untuk mencari seseorang yang sempurna zahir dan batin. Ada kekurangan lah, tapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk menjadi baik. Muka surat 337, fasal di bawah bab pintu-pintu masuknya maksiat. Muka surat 337 di bawah bab pintu-pintu maksiat. Tuan-tuan yang ada kitab boleh buka dan boleh semak bersama dengan saya. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, wa akthar ma tadkhul, dan yang paling banyak di bawah bab ini, Al-Imam Ibn Qayyim menyenaraikan ada 4 pintu, ada 4 jalan bagaimana syaitan masuk ke dalam hidup manusia. Bagaimana syaitan menggunakan saluran, menggunakan jalan 4 pintu yang paling utama ini, menarik manusia bersama-sama dengannya jatuh ke dalam maksiat. Dia ada banyak lah jalan dia, dia ada banyak lah pintu dia, tapi dia sebut dalam bab ini ada 4 pintu yang paling besar. Kita boleh faham yang paling besar ini mungkin dengan satu maksud, paling banyak manusia buat dosa melalui jalan ni, ataupun paling banyak manusia yang tertipu melalui jalan ni, ataupun kita juga boleh faham paling banyak jalan yang manusia guna dalam hidup dia, 4 benda ni. Maksud 4 pintu yang besar ataupun 4 jalan yang besar tu kita boleh faham banyak maksud. Paling ramai orang Jahannam melalui jalan ni, ataupun ini mungkin benda yang selalu manusia gunakan dalam hidup dia.
Dia kata yang pertama melalui apa? Pandangan. Lahadhat, pandangan. Nazar. Jalan pandangan melalui pintu mata. Syaitan masuk menggunakan pandangan, menggunakan mata untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Itu pintu yang pertama. Dan di antara anggota yang paling susah, sukar untuk dikawal, mata lah. Bahkan Al-Quran menyebut tentang ghaddul basar, menundukkan pandangan. Itu semua kita akan bincang lah. So nombor satu, dia masuk, dia guna, dia ambil cara mata, pandangan, lahzah, pandangan. Okey? Di antara hadis yang dia bawa banyaklah di situ. Cuma saya nak ambil yang utama. Sebab hadis-hadis yang dia bawa itu ada perbincangannya, perselisihannya, tapi kita ambil hadis yang utama. Antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut berkait dengan mata, yang dibawa oleh Ibn Qayyim dalam kitab dia, tuan-tuan boleh tengok. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis rawahul Bukhari. Sebelum tu dia ada bawa 2-3 hadis, tapi hadis tu ada perbincangan sikit. Kita ambil hadis utama yang ada dalam Bukhari. Nabi sebut, riwayat Abu Sa'id ni, iyyakum wal julus ala turuqat. Nabi kata iyyakum wal julus ala turuqat. Berhati-hatilah, iyyakum, jaga-jaga. Wal julus, berhati-hatilah kamu duduk bersantai, berehat, julus. Nabi kata orang yang duduk-duduk tu berhati-hati. Di mana? Turuqat. Di jalan-jalan, di shopping komplek, di tempat orang ramai, public. Turuqat, yang duduk tepi-tepi jalan, yang melepak, duduk kedai makan, public, apa ni, shopping komplek, apa semua tu. Nabi kata iyyakum, yang duduk-duduk di situ tu jaga-jaga, hati-hati. Kemudian sahabat kata, faqalu ma lana bud innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Sahabat kata, ya Rasulullah, nak suruh kami tak duduk, nak suruh kami duduk balik rumah ni susahlah. Ma lana bud, la bud, Arab kata, di situ merupakan tempat yang kami duk bincang. Natahaddatsu, kami duk bincang, kami duk bersembang, kami duk mesyuarat apa semua ni, duduk ala turuqat, di tepi-tepi jalan ni kan. Macam kita, kebiasaan kita kan, kita duduk sembang kedai kopi, kita tak duduk lah tepi-tepi jalan tu. Tapi maksud Nabi, orang yang suka berada di tempat orang ramai, di tempat kenduri ke, di jamuan ke, di mesyuarat ke, tempat yang orang ramai lah, jaga-jaga. Nabi kata, maksud Nabi tak payah pergilah, ataupun kalau nak duduk tak payah lama-lama lah. Tapi dia berkata, macam mana nak elak benda tu sebahagian daripada hidup kami? Sahabat kata, macam mana kami nak tinggalkan, nak keluar daripada perkara tersebut? Memang kami duk bersembang, duk mesyuarat, memang kami duk berada di situ. Fa idza abaitum
illa majalis fa'atu at-tariq haqqaha. Nabi kata okeylah. Kalau kamu nak tetap meneruskan kebiasaannya, kalau kamu nak continue yang duk buat sekarang ni, tuan-tuan yang nak duduk melepak, nak duduk bersembang di kedai kopi, yang nak duduk juga di pasaraya, shopping komplek, nak pergi mana-mana tu, tempat orang ramai tu, nak pergi juga. Ataupun kalau dah ada di situ, Nabi kata fa'atu at-tariq haqqaha. Hendaklah kamu menunaikan hak jalan. Hak jalan. Maksudnya, bila kita berada di tempat orang ramai, berada di tempat lalu lalang manusia, perkumpulan manusia, perhimpunan manusia, tempat orang duk berhimpun, kamu kena buat beberapa adab. Untuk apa? Supaya perbuatan itu tidak menjerumuskan kamu ke dalam dosa. Sahabat tanya, qalu, mereka bertanya, wa ma haqqut tariqa? Apa yang kami nak kena buat? Apakah adab, akhlak untuk kami berada di tempat orang ramai? Apa yang perlu kami buat? Apa hak jalan? Ataupun apa hak yang mesti kami tunaikan? So, kalau tuan-tuan nak duduk, tuan-tuan kena buat ni. Nombor 1, Ghaddul basar. Ghaddul basar. Siapa yang nak duduk di shopping komplek, nak duduk di kedai kopi, nak duduk di public ni, tempat orang ramai pun semua ni, tempat kenduri ke tempat majlis, ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Maksudnya tempat-tempat macam tu ramai orang, macam-macam jenis. Kan? Ada yang pakai macam ni, ada yang macam nu, ada lagu ni, ada lagu nu. Nabi kata kalau nak duduk, mata kena tunduk, mata kena jaga. Jangan duk liak kawak pelik tak ketahuan hala. Boleh tak? Maksudnya pi di kedai, habis sangat tengok bini. Ini janda nu tengok, janda ni tengok, duda nu tengok, duda ni tengok. Di masjid tengok ustaz ya. Dan juga kelin duda nu, dan juga kelin janda ni. Tak di masjid nu. Hei, jangan duk buat kelaku huduh lagu tu. Istighfar banyak-banyak. Saya pun habis handsome ni nak bagi orang tengok. Kan? Jangan duk kelin, tak kata. Nabi kata jangan, jaga ghaddul basar. Ghaddul basar tu bukanlah tunduk, maksudnya jaga pandangan. Macam mana kita nak jaga kan? Pasar raya tuan-tuan pi, pasar raya tuan-tuan pi, pasar malam ke apa ke, tengok ikan termenu murah tu balik. Bukan tengok hak jual ikan termenu. Pi kenduri, makan nasi balik. Kalau ada kotiau, makan kotiau. Apa balik, makan apa balik. Tak payah duk tengok pengantin. Lepas tu dah tengok pengantin, duk buat geram pula. Ni kenduri ni nak kena abang ni. Kan? Lepas tu duk buat, ku teringin nak bersanding, ku teringin nak pakai baju songket, ku teringin nak selit kerih. Nak tahu langkah main masjid pun orang tukuh. Tak payah duk buat galak lah. So, yang padan dengan pengantin tu pun dia menarik. Ini lagi satu bab pula nak cerita. Kita dah jaga ustaz tapi dia menarik. Saya dah pedor dah, tapi tak payah, dia punya tarikan, dia punya karan tu kuat. So pasal itu bila kita kata saya takkan boleh habang, tapi yang nak menikah tu tak payahlah. Kan? Pandangan mata tak payah. Tak payah duk bersiap elok-elok, tak payah. Budak sikit-sikit. Amboi, tak boleh. Bukan masalah saya. Bukan saya duk cakap ni, bukan masalah saya, masalah hukum. Masalah hukum.
Saya pun tahu orang duk buat. Saya pun tahu ramai duk buat. Dan saya tahu dah jadi budaya. Dan saya tahu dah jadi... Payahlah ustaz. Tak tahulah payah tak payah, saya abang lah. Atau akan setengah-setengah ustazah kahwin pun terkejut kita. Kan? Ustazah kan. Tapi benda tu kita kena habang. Tak boleh. Kan? Pasal yang nak pi bukan Tok Haji, bukan Tok. Kalau panggil semua Tok Imam tak apa. Kenduri saya semua saya panggil Tok Imam satu dengan Imam dua ya. Yang mai semua Tok Imam. Tok Imam dia pun memang jaga pandangan, dia pun tak tengok. Tok Imam. Tok Bilal tak tentu. Yang pi kenduri kita tu ada yang macam-macam punya mata. Mata coronavirus. Mata. Mata lalat, mata lebah. So kita jaga pandangan. Kan, jaga pandangan. Setengah kalau kita dia tengok ni bukan dosa satu bab. Tengok ni banyak bab. Satu dia tengok dengan pandangan syahwat. Dia tengok dengan pandangan nafsu, tak boleh ya. Satu lagi mungkin dia tak tengok dengan pandangan nafsu, tapi bila dia tengok dia mengata. Tak boleh tengok. Baik tak payah tengok. Dia kata, "Ustaz abang, duk Ustaz nak pergi tengok anak darah." Tak payah. Jom. Awak Sagi kalau hang pergi tengok mulut hang tu jenis mengata, mesti hang mengata. Bebek hang tak payah pergi tengok. Oh, abang kat bini kita lagu tu. Hang tak payah pergi tengok mulut hang jahat. Boleh kan kata lagu tu? Abang kat bini kita kata mulut hang jahat. Aku nak jaga hang. Bebek hang tak tengok. Hang tengok nasi ni pun hang kata macam-macam. Kalau hang tengok nak darah. Awak abang kata gitu, aku menikah hang 30 tahun, aku tahu mulut hang lagu mana. Hang kata kat aku sudah. Boleh tentang kata lagu tu kat bini kita. Kalau hang nak pergi tengok, hang pegang mulut hang pergi tengok. Hang jelai lidah hang pegang. Orang tanya pasal apa? Takut mengata. Susah tuan-tuan. Tak payah pergi tengoklah. Balik kita pun tak tahu elok ke tak elok ke kan. Ada zoom pipik ke hitam ke apa, balik. Pasal kita nak jaga. Susah tak nak jadi orang yang beriman? Susah. Pasal tu Nabi kata, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara orang beriman. Hok nu tak boleh, hok ni tak boleh. Daripada kita pergi kenduri nak jadi ibadat, nak pergi kenduri nak cari pahala, pergi jadi dosa. Tengok hok nu mengata. Kan? Wallahu a'lam. Yang kedua Nabi kata waqaful adha. Hendaklah kamu menjaga. Jaga apa? Tunaikan hak jalan. Hendaklah kamu menjaga adha daripada menyakiti orang. Kadang-kadang bila kita duduk orang nak lalu tak boleh. Kadang-kadang kita tahu kawasan tu tandas wanita, kita pergi duduk, wanita tak selesa kan. Maksudnya menghalang laluan orang tak boleh lalu, tak boleh benda tu. Sebab tu Nabi kata apa? Adnaha, iman yang paling lemah, iman yang paling rendah, menyingkirkan sesuatu yang menghalang di tengah jalan. Maka kita jangan menjadi orang yang menghalang orang lain. Termasuklah bila kita nak sembahyang, janganlah kita pergi sembahyang dekat pintu. Itu menghalang orang nak keluar kan, nak lintas. Orang kita dia suka macam ada fadilat pula sembahyang depan pintu. Tak ada. Yang ketiga, raddus salam. Kamu kena jawab salam. Yang keempat, wa amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kamu nak duduk dekat public, apa dia ni, tempat orang ramai, tempat tumpuan manusia, kamu kena buat benda ni. Kamu tengok orang buat salah, kamu tegur. Kalau tengok benda tak elok ataupun aurat ke apa, jaga pandangan. Jawab salam. Kan? Ini kalau kamu boleh buat macam ni, duduklah. Susah kan? Sebab apa? Bila kita duduk, dia akan membawa kepada dosa. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Abghadul ard ilallah aswaquha. Muka bumi yang paling Tuhan, abghadul bilad. Tempat yang paling Tuhan tak berapa suka kita pergi, abghad. Tempat yang Tuhan benci kita pergi atas muka bumi ni, aswaquha, pasar.
Maksudnya kalau kita tak ada keperluan, kita tak ada hajat, kita saja-saja nak pergi, Nabi kata elakkan. Orang kata window shopping, pergi nak jamu mata. Kalau ikut hadis tak boleh. Sebab apa? Sebab bila kita pergi tempat tersebut, bukan haram pasal tempat tu, tapi tempat itu akan membuka ruang yang banyak untuk kita buat dosa. So bila kalau ada tujuan kita pergi, tapi kalau tak ada tujuan saja nak jamu mata, bukan saja yang halal kita tengok, yang haram pun kita tengok, free saja. Masa terbuang, mata tengok benda haram, membazir benda tak perlu, di situlah perbohongan, di situlah segala apa kata-kata kotor dan sebagainya, maka elakkan. Kan? Maka elakkan. Yang penting sekali pergi dengan tujuan. Okey? Kemudian tuan-tuan, dalam hadis yang lain Nabi menyebut tentang zina mata. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, setiap anak Adam itu telah ditentukan zinanya. Maksudnya anggota dia itu. Kedua mata dikatakan berzina melalui pandangan. Kita selalu dengar zina kemaluan. Zina kemaluan tu semua maklum. Tapi sebenarnya kalau berdasarkan hadis ni, boleh dikatakan adanya zina mata, zina telinga, zina lidah, zina tangan, zina kaki, dan yang paling besar zina kemaluan. Zina mata melihat sesuatu yang haram. Apa dia? Aurat lah. Sekejap kita nak bincang tengok aurat ni. Kan? Tengok aurat. Pandangan, bila kita kata haram, melihat sesuatu yang haram. Apa dia tu sesuatu yang haram? Aurat ajnabi. Melihat aurat ajnabi, atau melihat sesuatu yang boleh menaikkan syahwat. Okey. Bahkan dalam hadis Muslim daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya, sa'altu Rasulullah. Cuma tuan-tuan, zina mata, zina tangan ni dia tak sama berat macam zina kemaluan. Okey, sebelum kita nak pergi terus ni, dosa mata ni dosa kecil ke dosa besar? Dosa kecil lah. Lega. Nanti dulu. Walaupun tengok benda haram itu dikategorikan sebagai dosa kecil, pasal dia tak ada dalam hudud. Dia tak ada ancaman-ancaman yang berat. Tapi kita kena ingat, kalaulah sesuatu dosa kecil itu israr. Tuan-tuan jangan lupa. Sesuatu yang kecil jika dilakukan ma'al israr, la saghirah ma'al israr. Dia punya kaedah, tidak ada dosa kecil dalam perbuatan yang bersifat berterusan. La saghirah ma'al israr. Dia tak akan jadi kecil kalau benda tu berterusan. Maksud kecil tu sekali sekala fine, boleh diterima. Tapi kalau dia ulang menjadi tabiat dia bertukar menjadi dosa besar. Kalau tidak, dia akan jadi apa? Satu lesen pula untuk dia tak apa, aku tengok sekali, aku jamu hang teh tarik syawal, selesai. Esok dia ulang balik, dia ulang israr, dia berterusan. Dosa kecil bertukar menjadi besar. Salah satu jalan dia apabila dilakukan secara konsisten. Tu jangan lupa. Dia kata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fuja'ah fa amarani an asrifa basari. Okey. Dia kata dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai anin nadharil fuja'ah, pandangan tiba-tiba, maksudnya beyond control. Bukan dia nak tengok
tertengok. Sekarang ni banyak yang kategori tertengok lah. Buka TV tertengok. Lama mana haji tertengok? Tengah jam. Lama haji. Tertengok. Dah tertengok, terpegun, tersengak. Lepas tu terhabis. Terlayan, tersyok. Tak ada haji. Nawaril fujaah ni maksudnya kadang-kadang kita balik-balik, kita tertengok. Kita tertengok. Lepas tu Nabi kata apa? An asrif. Untuk nak membuktikan kita tertengok, kita hendaklah cepat-cepat palingkan. Itu baru kita dikira apa? Dikira tertengok. Bukan orang kata, dia kata pandangan pertama tak boleh, pandangan kedua, pandangan pertama boleh, pandangan kedua tak boleh. Hang pandangan pertama tu hang tengok sungguh-sungguh. Lepas tengok sungguh-sungguh. Puas betul. Kalau hang beralih, hang jangan tengok dah. Bukan. Fadl Ibn Abbas. Kita selalu dengar Abdullah Ibn Abbas. Ada satu lagi adik-beradik dia nama Fadl. Dia ni lah yang Nabi tolak muka dia tu. Fadl ni dia tengok satu perempuan, dia tertengok satu perempuan, dia Fadl dia lelaki, dia tertengok pandangan pertama, lepas tu Nabi tolak muka dia. Lepas tu dia beralih. Beralih tu yang Nabi warning tu. Pandangan pertama tu maksudnya dimaafkan. Okey, sesuatu yang kita tak sengaja. Hadis Muslim. Bahkan lebih jelas tuan-tuan berkaitan dengan ghaddul basar disebut di dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Ayat 30 dan 31 Allah menjelaskan tentang surah An-Nur berkait dengan pandangan mata. Kita tengok terjemahan dia. Terjemahan dia. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan. Kata ulama, Allah panggil orang beriman. Siapa yang rasa dia beriman, dia masuk dalam seruan ini. Orang tak beriman, kita biar pergi. Ni orang beriman ni, dengar. Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluan. Tengok ulama tafsir kata apa? Why? Kenapa Tuhan sebut mata lepas tu kemaluan? Hendaklah orang beriman jaga mata depa, jaga kemaluan depa. Kenapa didahulukan mata baru disebut kemaluan? Kerana kemaluan itu bertindak daripada pandangan mata. Dia bukan ikut suka Quran ni. Kenapa Allah sebut mata? Allah tak kata jagalah kemaluan kamu, jagalah mata kamu. Pasal apa dia sebut kemaluan dulu, dia sebut tak, dia sebut mata dulu. Kerana segala-galanya bahaya mata. Pasal itu Ibn Qayyim tak nombor satu. Segala-galanya dia bermula daripada mata. Daripada mata turun ke hati. Daripada hati dia bertindak. Betul tak tuan-tuan? Dia mari daripada mata. Okey, kemudian Allah kata apa? Bukan lelaki saja. Ni saya tengok sehari dua ni sakanlah, tuan-tuan tak tahu. Teruklah wanita-wanita Islam ni live kita ada malam ni live. Live ada. Ramai tengok. Mesti kena tengok ramai ni. Apa tu menteri baru tu? Menteri banyak lupa ni. Tak apa. Satu menteri tu ni yang perempuan ni. Isteri-isteri orang ni. Dark, tall, handsome, hitam, tinggi, segak. Astagfirullahalazim. Takkan tak ada wanita piduk sebut, piduk puji laki-laki, duk buat galak. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan, dia kena puji laki dia. Faham ke tak ni? Dia dah nak puji, macam mana laki tak elok? Laki kita.
Saya tengok hari ni pasal tu Nabi kata apa? Idza lam tastahi, majoriti wanita-wanita yang duduk dalam media sosial dah hilang malu. Duk tunjuk galak. Oh ni, tuan-tuan tengok ni, orang perempuan dia tak dengar saya nak cerita orang perempuan. Tuan-tuan tak dengar. Ni orang perempuan kata apa tau? Pecah ovari saya tengok jantan ni. Tu dia. Bahasa dia pun duk tulis. Saya pun dia tengok. Sakan. Tak ada malu langsung, tak ada nak lapik-lapik langsung, direct sebut, geramnya tengok. Pasal tu Nabi kata, "Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau tak ada malu, kau tengok manusia akan buat apa-apa. Jagalah sikit. Kalau kita geram bola hati kita cukuplah. Tak payahlah kita duk pi sebut benda-benda ni. Di mana muruah wanita? Okey, tu saya nak sebut tu. Sakanlah ni dalam media sosial. Tak payahlah kita duk upload gambar-gambar kita dalam media sosial wanita, tak payah. Pasal apa kita nak upload? Untuk siapa tengok? Saya nak sebut banyak kali dah. Untuk siapa kita upload? Wanita lah, wanita. Pasal tu saya tengok saya upload apa? Saya upload gambar arwah manis. Tengok Facebook saya. Facebook saya, siapa ada ni friend dengan saya. Tengok gambar saya. Gambar arwah manis. Kan? Gambar peneram. Geramlah dengan peneram. Kita kalau bubuh gambar kita di Facebook, siapa nak, tuan-tuan, kalau kita nak suruh laki kita tengok, kita tak payah bubuh Facebook pasal laki kita duduk dalam rumah tu. Abang mai tengok cik bang. Panggil dia, abang mai tengok cik. Abang okey, abang tengok. Tapi bila kita bubuh dalam Facebook, saya kata, itu dosa. Wanita memuat naik gambar di Facebook, tuan-tuan ni rakam ni, tuan tak puas hati pergi report mufti. Suruh dia tarik tauliah gam saya. Tapi saya nak sebut, wanita muat naik gambar di Facebook haram kerana benda itu menaikkan syahwat. Apatah lagi jika dia bersolek. Kalau dia tangkap biasa-biasa okeylah. Dia tangkap gambar biasa-biasa dia naik tak apalah. Tapi bila dia upload dengan yang biasa-biasa tak apalah, yang dia pergi mana-mana dia pegang bunga ke apa ke, sikit-sikit tak apa. Ni hak yang sakan-sakan ni. Lepas tu dia prank dengan kita. Kita pun tapi kita jenis itulah. Jenis lebat, jubah pandangan pertama. Lepas tu kita tak tengok dah. Lepas tu kita buka pula kali kedua kita tengok. Tak payah buh lah tuan-tuan. Kau sikit-sikit buh, tak apa. Buh gambar-gambar biasa-biasa tak apa. Boleh ha? Saya kena sebutlah pasal amanah. Okey. Saya sebut pasal apa? Pasal saya lelaki. I know. Saya tahu apa yang orang lelaki-lelaki duk tengok. Faham tak? Faham tak apa? Sambung tuan tadi. Katalah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluan mereka. Janganlah mereka, tengok Quran yang kata ni. Quran yang sebut. Kita kata kita nak ikut Quran. Kita nak beramal dengan Quran. Quran sebut, janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak, dan hendaklah mereka menutup kain tudung hingga ke dada. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Dia kata, ustaz saya buh dalam Facebook, tapi friend saya, suami saya, anak saya, pak saya, 3 orang je. Tak apa. Kan? 3 orang tak apa. Kan? Boleh terima. Dan tuan-tuan saya nak sebut kat tuan-tuan ni, tengok tuan-tuan bisa jumpa tak? Tuan-tuan duk mengaji banyak ni, tambah masjid negeri ni hebat-hebat ni semua mengajak tokoh-tokoh besar. Sahabat orang duk mengaji lama-lama ni mesti boleh tangkap jawapan dia. Sahabat Nabi bila nak bercakap dengan bini Nabi, Quran suruh buat macam mana? Sahabat Nabi bila nak bercakap dengan bini Nabi, ummahatul mu'minin, ibu-ibu orang beriman, ibu-ibu kita lah, ibu-ibu sahabat jugalah, isteri-isteri Nabi ni, Quran suruh buat macam mana? Tak tengok. Ni mesti boleh jawab pasal dia duk mengaji lama kata. Betul saya kata kalau saya mati dia boleh ganti. Manjat ni. Lama istiqamah. Orang lain semua tinggal dia duk ada lagi. Kalau dia tinggal tuan-tuan ustaz ni gelong.
Cakap di sebalik tirai. Ni nak bercakap dengan siapa ni? Nak bercakap dengan isteri Nabi, Ummul Mukminin. Quran kata hendaklah kamu bercakap di sebalik tabir. To prevention, untuk mencegah. Ni nak bercakap dengan mak kita, Ummul Mukminin, dan kita kan boleh kahwin dengan isteri-isteri Nabi, tak boleh. Salah satu daripada hukum kita dengan isteri Nabi, walaupun mereka dah jadi janda, kita tak boleh kahwin. Kedudukan mereka dengan kita mak. Tetapi Quran kata cakap dari sebalik tabir. Sitar Arab panggil. Sitir, tirai. Untuk apa? Nak memelihara fitnah. Sebab apa tuan-tuan? Kemudian Allah kata selain daripada suami mereka, ayah suami mereka siapa? Pak mertua mereka, putera anak-anak laki mereka, anak-anak laki, anak-anak suami mereka, semualah tuan-tuan boleh baca. Tuan-tuan tahu pasal apa? Kita tengok sikit. Kerana dalam hadis yang diriwayatkan, daripada Nabi SAW, riwayat Muslim. Pasal apa tuan-tuan? Kita kena jaga-jaga dengan pandangan, khususnya wanita. Dalam hadis Muslim, Nabi kata apa? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Masuk lepas tu. Tak ada jam. Kita bagi laluan pada azan. Okey tuan-tuan, kita sambung sikit. Pasal apa wanita ni Quran kata tundukkan pandangan? Kalau tengok dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim. Saya nak bawa dua hadis. Satu, Nabi kata fattaqud dunya wattaqun nisa. Nabi kata takutlah kamu kepada dunia dan takutlah kamu kepada orang perempuan. Sebab Nabi kata fa inna awwala fitnati bani Israel, sesungguhnya fitnah nombor satu
Awwali fitnah. Fitnah pertama yang terkena kepada Bani Israel. Nombor satu yang jahanam Bani Israel tu adalah fin nisa, daripada wanita. Rosak Bani Israel tu daripada pandangan wanita. Kemudian dalam hadis Usamah bin Zaid. Tadi Abu Sa'id, ni Usamah. Tadi riwayat Muslim, ni riwayat Bukhari. Nabi kata apa? Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal. Nabi kata ma taraktu ba'di, setelah aku mati, setelah aku wafat, tak ada benda yang paling bahaya menguji lelaki, menguji iman lelaki, yang paling adar, yang paling mudarat, yang paling ganah, adar minan nisa, daripada wanita. Ibn Qayyim bawa dalam kitab dia, tuan-tuan cari ada. Saya rasa kita dah lalu. Ingat tak cerita tu? Muazzin. Ibn Qayyim bawa. Ibn Qayyim kata ada satu kisah yang berhubung dengan ganahnya pandangan mata ni. Satu hari muazzin ni, Ibn Qayyim bawa, ada dalam kitab tu, ada. Muazzin ni naik ala manarah. Manarah ni menara. Tuan-tuan kena tahu tau, menara zaman dulu yang depa buat tinggi-tinggi tu untuk muazzin naik bang. Pasal apa nak kena khabar naik atas? Pasal nak bagi suara, apa dia ni? Suara tu pi rata. Pasal tu tuan-tuan tengok tak bila kita belajar azan, hayya 'alas salah, kena sunnah pusing belah kanan, kena sunnah pusing belah kiri. Why? Nak bagi suara, nak bagi laungan tu tersebar. Bilal naik khabar apa? Bilal naik khabar Kaabah. Sampai orang musyrikin Mekah kata apa? Aku tak sangka aku boleh hidup sampai tengok kulit hitam ni pijak Kaabah. Dia naik atas Kaabah, Nabi kata Bilal naik azan. Tok Bilal kita bang buh mikrofon. Hayya 'alas salah. Tak payah, tak ada lah sunnah tu. 7 mikrofon tu sudahlah yang duk pitarik. Sunnah. Kadang-kadang dia baca tak faham. Bukan sunnah pusing, tak ada sunnah pusing. Sunnah tu nak bagi suara pi. Kalau pi dia tak jadi sunnah pun dah. Orang dengar hayya mari, tang salah tak dengar, tu pakai tamat. Mari salat. Macam orang dia kadang-kadang baca hadis kena tahu pasal apa Nabi suruh. Dia kena tengok. Pasal tu hadis dia kena tengok teks dengan konteks. Kena baca hadis dan kena tengok konteks hadis. Kadang benda tu dibuat kerana bersebab. Pasal tu zaman Sayyidina Osman orang azan 2 kali. Azan 2 kali tu tuan kena baca bagi habis cerita dia. Dia azan 2 kali sebelum masuk waktu. Azan di mana? Azan di pasar. Pasal apa dia pergi bang di pasar? Pasal masa tu payah ramai. Zaman Osman orang ramai. Jadi nak habaq orang suruh siap balik pergi siap. Jadi kalau kita nak azan, kita pergi azan di Merkik, di Nat azan. Suruh orang balik. Dia kena tengok pasal apa dia buat. Macam kadang-kadang Nabi buat tu pasal dia macam Nabi buat pasal dia manusia, seperti berdengkur, tidur berdengkur. Nabi berdengkur tapi bukanlah sunnah. Pasal apa dia berdengkur? Kita kena tengok konteks pasal apa Nabi berdengkur. Pasal dia letih. Satu hari sahabat kata dia takut, lepas tu ada orang mai jaga, dia rasa boleh lena, dia lena letih dia tidur berdengkur. Kita kalau tak berdengkur tak apa. Dengkur bang. Dengkur. Ngerah. Kenapa? Sunnah. Bermula daripada malam tu abang dia pun berdengkur sunnah. Itu tak sunnah. Itu penyakit. Nanti faham tadi. So ma taraktu min ba'di. Muazzin tu naik atas manarah, naik menara. Ni tengok muazzin ni, tu saya kata muazzin ni. Dia naik atas menara.
Dia tertengok. Ibn Qayyim bawa dalam cerita dalam kitab dia ni, riwayat tu. Tertengok satu perempuan segok, dia turun terus pi kat perempuan tu. Okey, nak naik ni, tengok dalam nak naik pi bang pun setan boleh masuk lagi melalui pintu mata tu. Dia terlin, dia tengok air. Dia turun di pipi jam Kristian. Dia kata aku geram kat hang ni. Muazzin tu kata aku geram kat hang ni, aku kenal hang, aku tengok hang, aku naik cinta, naik syahwat. Perempuan tu kata tak boleh lah, aku Kristian, hang Islam, mana boleh kahwin. Aku tak mau masuk Islam. Tak apa, aku masuk Kristian. Tu, aku masuk Kristian. Ibn Qayyim kata start daripada dia tertengok pasal nak naik bang. Pasal tu alhamdulillah kita di Perlis semua bang dalam bilik. Saya ajak kau bang di luar. Kita tengok tu. Lepas tu dia pun murtad. Tuan-tuan, dia murtad. Ni Ibn Qayyim kata apa? Malam pertama lepas dia kahwin dan dia murtad, dia Kristian, dia naik di atas bumbung rumah perempuan tu untuk perbaik. Ada masalah bumbung dulu, bukan proper macam kita naik. Dia naik malam pertama, dia naik, kata Ibn Qayyim, nak perbaik bumbung tu, dia jatuh mati. Dia mati atas agama Nasrani. Dan lebih malang, dia tak sempat bersama dengan wanita itu. Ibn Qayyim kata, tengok permulaan yang baik, kesudahan yang buruk kerana pandangan. Kita takut. Tak ada siapa lah dalam ni, hatta saya ngeri tuan-tuan, boleh bagi confirmation untuk nak jaga diri bila kita terpandang. Cuma kadang-kadang pasal kita tak buat, banyak faktor lah. Kan mungkin iman kita masa tu tengah kuat, keadaan tak mengizinkan, mungkin langkah kita tak macam-macam. Tapi kita minta Allah pelihara. Okey, saya nak sebut tuan-tuan, dalam hadis Tirmizi ni, orang perempuan kena ingat ni, sikit kita nak. Nabi sebut dalam hadis Tirmizi, tengok, orang perempuan kena jaga-jaga. Al-mar'atu auratun, wanita itu aurat. Ni Nabi habaq kat orang perempuan ni dalam hadis Tirmizi. Hadis Tirmizi, al-mar'atu auratun, wanita itu aurat. Tengok, jaga, ingat orang perempuan, ingat Nabi pesan ni, pesanan Nabi, cinta dan kasihnya Nabi pada orang perempuan. Nabi pesan dekat orang perempuan, ingat, fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Apabila dia keluar, Nabi kata wanita itu aurat apabila mereka keluar daripada rumah. Lah tak payah keluar, tu saya kata wanita tak payah keluar rumah, tapi dia boleh menampilkan diri dia melalui media sosial. Lah kita kena baca model lah. Kita tak boleh baca bini saya bagus ustaz, oi, duduklah rumah tak keluar pergi mana, duduk mengadap telefon dia. Dia tak tahu lah dunia globalisasi. Duduklah mungkin di Jelempuk Hutan Kandih tu, gambar sampai ke New Zealand tu. Betul tak? Tidak tak lari ikut Lombok. Tidak. Nabi kata fa idza kharajat, bila dia keluar rumah, istashrafaha syaitan. Syaitan tengok dia. Bukan laki-laki, perempuan. Kata Al-Mubarakfuri. Mubarakfuri ni siapa? Yang mensyarahkan hadis dalam Tirmizi. Kitab dia nama Tuhfatul Ahwazi. Kalau syarah Bukhari nama Fathul Bari. Kalau syarah Abi Dawud Aunul Ma'bud. Kalau syarah Tirmizi Tuhfatul Ahwazi. Kata Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi, ketika dia syarah hadis ni, dia kata apa? Apakah maksud syaitan melihat wanita ketika keluar? Kata Al-Mubarakfuri, iaitu syaitan menghiasi wanita itu dengan apa?
bila dia keluar, syaitan menghiasi wanita itu sehingga lelaki melihatnya dengan nafsu. Okey? Itu maksud yang pertama. Itu kata Mubarak Furi. Pasal itu Nabi pernah kata dekat satu perempuan, lalu depan Nabi kata apa? Dia setan. Nabi kata, Nabi tengok dia, banyaklah cerita dalam Bukhari tu kan yang Nabi jumpa isteri, tapi Nabi kata kat perempuan tu, dia setan. Bukan Nabi kata perempuan tu setan, dia datang dalam rupa syaitan, iaitu dalam rupa yang menaikkan nafsu. Ghairah menaikkan ni rasa ni syahwat. Maksud yang kedua, maksud yang pertama, syaitan hias wanita tu dengan pandangan nafsu. Supaya orang tengok, orang jadi naik syahwat. Itu satu, syaitan boleh buat. Yang kedua, kata Al-Mubarak Furi, syaitan hasut dia, gunakan dia untuk perangkap orang lain. Dan kebanyakan yang tuan-tuan baca Juraish dalam Sahih Bukhari, baca tak? Juraish ahli ibadat, syaitan lingkupkan dia dengan seorang wanita. Dan kebanyakan cara syaitan nak masuk dekat lelaki ni melalui pintu wanita. Kerana wanita lebih mudah ditipu. Pasal itu tuan-tuan perhati tak? Dalam Islam, laki-laki tak ada wali. Laki-laki nak pergi mana tak gaduh wali. Jangan duk buat teruk. Allah ni bahaya, Allah ni risau. Banyak laki-laki. Dah laki-laki kurang akhir zaman. Yang ada pun semua jenis minta izin nak keluar. Apa? Tak mau teman cik ke? Kita pun tanya Haji, tak main kuliah malam ni. Nak teman anak, nak pergi pasar malam. Haji bukan tak ada anak perempuan lah. Betul, anak lelaki semua. Tu nak teman anak lelaki. Umur berapa Haji? 36. Nak ada anak teronak. Kembang tengkok. Langsung dia pergi diri je lah. Tapi perempuan ni, pasal apa perempuan? Tengok tuan-tuan, tengok. Perempuan dia kena ada wali. Dia la tusafir mar'ah. Tak boleh keluar travel perempuan illa ma'azi mahram, melainkan dengan mahram. Pasal apa? Pasal memang tabiat wanita dia mudah ditipu. Yang duk jadi keldai dadah tu, yang duk kena tipu jadi human trafficking, penyeludupan manusia yang kena jual hidup-hidup tu, semua perempuan. Kan? Okey. Cuma adalah kelonggaran dia. Adalah kelonggaran dia. Apa dia? Kita sagi melampau tak faham. Adalah kelonggaran untuk kita tengok orang perempuan ni. Nombor satu, kita boleh tengok siapa? Mahram kita lah. Kita boleh tengok mak kita, adik kita. Okey, itu satu. Yang kedua, suami isteri. Yang tu pun kena cerita. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, bolehkah tengok kemaluan isteri? Quran kata, illa ala azwajihim aw ma malakat ayman. Boleh tengok. Isteri dengan suami ni tak ada masalah. Hujung rambut, hujung kaki. Di tu ada hadis, siapa yang tengok kemaluan isteri juling mata, tak tengok yang juling. Siapa tengok tak juling. Mana hadis mana? Kan? Tak ada. Dia kata ada dalam kerusuh kahwin, riwayat kerusuh kahwin tak ada. Boleh tengok. Okey? Itu satu. Boleh tengok isteri kita, mahram kita, maknanya ibu kita, apa semua tu okey. Lagi kita boleh tengok wanita ni bila? Andal hajah. Jika ada keperluan. Seperti apa? Doktor nak tengok pesakit. Sat lagi dia pergi letak stetoskop tang lain pula. Dia dengar kuliah kita, esok dia mungkin operate. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor ni potong tangan saya ni. Dia potong tangan jururawat. Minta maaf lah hantunya. Tak boleh tengok. Lagi dia nak pergi cucu bini kawan tu, dia pergi cucuk laki kawan tu. Mengandung laki perempuan laki tu. Indal hajah. Guru
Guru nak mengajar. Macam kita ni, guru, doktor. Ini ada keperluan. Ataupun macam soalan ni, apa, study group. Tapi study group in public lah, open lah. Boleh lah kita nak tengok kan, dalam keadaan yang terselamat daripada fitnah. Bukanlah tak masuk. Saat ni pergi beli ikan, duk buat tunduk pelik pula. Kawan tu tanya, nak udang ke nak ketam tak, nak ikan? Tak boleh tengok. Macam orang perempuan kan, aurat, suara dia tak aurat. Maksudnya dia boleh cakap lah, dia boleh habaq, saya nak ikan 2 kilo. Bukan, suara aurat dah. Kalau suara aurat, tak boleh cakap langsung lah. Ya, tapi, macam tu juga tengok kalau ada keperluan, tak apalah dia tengok. Okey, ada keperluan. Tapi kalau sampai tengok tak berkerja, itu lain lah. Okey, indal haja, indal darurah, bila ada darurat. Hajat juga termasuk apa? Kalau nak bertunang, nak menikah, boleh pergi tengok bertunang. Pasal itu ada hadis, Nabi tanya sahabat, kau pergi tengok tak wanita yang kau nak kahwin tu? Saya tak tahulah, ada orang Melayu dia tak bagi nak tono pi hari bertunang. Anak tono duduk di bawah, duduk lah kereta, tak boleh pergi tengok anak dara. Amboi, anak tono tu tengok habis dah. Rumah pun dia yang bawa pi. Dia buat adat sangat. Dia yang nak menikah, Nabi suruh pergi tengok. Nabi kita pergi tengok dalam mata dia. Suruh kita pergi tengok, kan? Pergi tengok cantik tak cantik. Pasal tu Nabi kata kita nak kahwin kena cantik. Nak tahu mana cantik, kita pergi tengok. Tengok. Dan orang yang bertunang ni dia bukanlah pergi tengok ikut dah ni. Maksudnya bila ada keperluan dia pergi tengok. Lepas tu lepas tengok tak jadi, tak apa tak? Tak apa. Dia pergi tengok, Allah dia kata, ya tak apa kalau pak nak ambil Pak dia pergi tengok lah, pak dia kata, wih, elok lah. Dia pergi tengok. Pasal tu cantik ni benda tak sama. Pasal tu Nabi suruh pergi tengok. Nabi kata dalam mata dia, sampai tu Nabi suruh perhatilah mata dia tu. Kan? Tuan-tuan, setengah riwayat sakan kalau kita baca boleh tengok betih. Kan? Boleh pergi selok betih tengok. Ada riwayat sebut. Kan? Ni tapi wallahu alam kita tengok pada perkara yang zahir lah, mata, tangan. Ada sebahagian pandangan lah, pendapat. Dia suruh tengok tangan. Pasal apa? Mungkin tafaul mungkin positifnya apa? Katanya tangan yang gemuk ni melambangkan kesuburan. So taklah salah boleh pergi tengok kan. Okey. Wallahu a'lam. Maksudnya selain daripada keperluan, selain daripada hajat, selain daripada tujuan tadi ni, tak boleh ya. So kita faham. Kan? Dalam urusan harian tak apa, kita boleh tengok. Kan? Ada hajat. Boleh. Tapi kalau tak ada, elakkan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kata Ibn Qayyim, itu pintu yang pertama. Pintu ni maksud apa? Pintu ni maksud apa? Dia masuk melalui jalan itu. Kan? Okey. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan juga ilmu. Ya. Boleh kita pergi tengok jenazah wanita tak? Ini soalan yang bagus. Pertama, tuan-tuan kena ingat, jenazah hukum dia masih sama macam hidup. Tuan-tuan kena ingat, orang yang dah jadi mayat, dah jadi jenazah, dah mati, dia punya hukum sama macam masa dia hidup. Maksudnya pasal tu tuan-tuan, orang tanya, boleh tak anak lelaki yang baligh dewasa memandikan jenazah mak dia? Tak boleh. Tak boleh. Demikian juga anak lelaki, anak perempuan dewasa memandikan jenazah pak dia, tak boleh. Kata para ulama, yang boleh lawan jantina ni suami mandikan isteri, isteri mandikan jenazah suami, berdasarkan hadis perkataan Aisyah. Aisyah kata apa? Kalau bukan sahabat-sahabat Nabi yang memandikan jenazah Nabi,
kami para isteri yang akan memandikan jenazah Nabi. Aisyah kata tu. Lepas tu tuan-tuan baca tak hadis Nabi mandi sekali dengan Aisyah. Masa hidup boleh mandi sekali, apatah masa mati. Tak tahulah kalau tuan-tuan mandi sekali dengan anak tuan-tuan. Dia kata saya duk bagi. Dia lah hak kecil tak payah duk kira lah. Ni kita kira hak besar ni. Hak 30, 40 ni. Apa dia ni? Tuan-tuan baca surat khabar ni. Anak cabul mak. Mak dia lumpuh. Astaga. Haru gitu. Terkejut. Mak dia lumpuh, dia cabut. Tak boleh. Tak boleh. So, tu saya nak bagi tahu. Maksudnya, kita nak, ni soalan yang bagus. Kita hendaklah memperlakukan, melayan jasad tu macam dia hidup. Sebab tu kadang-kadang bila mati jenazah wanita, kita kena tutup aurat dia macam dia hidup. Jadi tak boleh sebarangan orang-orang yang tak tahuan ni masuk. Sebab kadang-kadang jenazah ni nampak badan dia, nampak rambut dia, nampak leher dia. Waktu mandi pun bukan semua orang boleh masuk. Pasal aurat dia terbuka. Dan kita yang memandikan dia pun bukan boleh bogelkan dia. Selok. Mai tang nak basuh kemaluan tu kan. Selok dah. Kita kena tutup. Dan kita ambil kain tutup, tangan kita pun masuk bawah kain. Jangan tengok. Kalau perlu pun, tak perlu lah pengalaman saya duk mandi orang mati, tak perlu tengok pun lah. Kalau nak tengok najis ke apa, kita boleh tengok di sarung tangan. Tak perlu nak selok lah. Kalau kita nak gosok-gosok pun, kita gosok ke bawah kain tu lah. Tak payah nak buka. Ini selok, kawan ni tengok, kawan ni tengok. Tak boleh. Dia kata tak apa lah, mati nak bergalak apa. Bukan soal mati, soal hukum. Tak boleh. Pasal tu pastikan. Kalau nak bagi masuk boleh. Tutup elok-elok. Pastikan aurat dia terjaga. Masuk tengok boleh. Masuk tengok boleh. Tapi kalau dalam keadaan yang aurat tak terjaga, tak boleh masuk melainkan keluarga yang terdekat. Jenazah wanita lah lebih berat kerana aurat wanita ni lebih luas. Adapun jenazah lelaki tak ada masalah lah. Pasal aurat dia sangat ringkas. So soalan dia boleh tak pergi tengok? Boleh. Jika auratnya terjaga. Seperti mana ketika dia hidup kita tak boleh tengok aurat dia, masa mati pun benda tu tetap tak boleh tengok. Pasal tu waktu mandi pun bukan sebarangan orang boleh masuk walaupun dia dah mati. Kita yang hidup bertanggungjawab menjaga aib dan aurat dia. Dia dah mati, dia tak berdosa. Kita tu waris tu kena bertegah dalam soal ni, kena melibatkan aib dan aurat dia. Kan? Itu jawapan setakat yang saya tahu. Wallahu a'lam. Okey? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.